أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz. Kerana dapat bersiaran pada malam ini Ustaz daripada luar negara saya. Okey, Ustaz Al-Fadhil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Muhammad daripada tajuk dengan tajuk fikir barzakh, iaitu perjalanan menuju ke negeri abadi. Yang dihormati Puan Rosniati binti Mansur selaku pengurusi JNI yang berusaha tim pengurusan Gemadul Iman, serta terima kasih juga dan dialalukan kehadiran muslimat yang sentiasa mencari ilmu, menambah keridhaan dan mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi memohon keberkatan halaqah pada malam ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan Al-Fatihah, bisir Al-Fatihah. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Tafadhal mashkura Ustazah. Ustaz. Maaf. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Pada malam ni kita dipertemukan yang saya hormati Puan Maskiah selaku moderator kita pada malam ni, Puan Nurini Mokhtar, Puan Rosniati Mansur, dan lupa juga kepada semua penyambut tetamu yang hebat, dan tidak lupa juga kepada staf-staf kepimpinan dan pentadbiran JNI, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Sama ada yang berada di Malaysia, yang berada di Malaysia, mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ibu Infak Sabil sebanyak 610 pack makanan. Alhamdulillah di Tanah Haram. Mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah SWT dengan rezeki yang hebat bagi sesiapa yang mengikuti saluran saya. Alhamdulillah tadi kita edarkan sebanyak 610 pack kepada jemaah-jemaah yang berada di Tanah Mekah ni. Jadi terima kasih kepada yang menginfak, ada daripada JNI dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati pemberian tersebut, dimanfaatkan ke jalan yang terbaik. InsyaAllah 100,000 gandaan pahala bagi yang melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah. Kalau dia infak RM220 kali dengan 100,000. Masya Allah. Hebat. 2 juta dia dapat pahala. Senang-senang. InsyaAllah. Jadi ala kuliahnya bukan kita nak cerita yang tu. Itu sebenarnya ada info sebagai maklumat. Dan terima kasih kepada yang menginfak tersebut. Okey, Alhamdulillah ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat sekalian. Pada malam ni kita nak berbicara tajuk yang ketiga, tazkirah yang ketiga, iaitu mati itu pasti, persiapan diri. Mati itu pasti, persiapkan diri kita. Ini tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ni. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut di sini, dia kata, sedarkah anda bahawa sejak dilahirkan ke dunia, kita telah terikat dengan kematian. Ini adalah ibu mati yang tak nak mati-mati pun mati-mati dia. Jadi dia akan pasti dalam syurga kita hidup dan neraka kita hidup. Takkan mati dah. Jadi disebut di sini, maknanya kita semua terikat dengan kematian. Kita nak mati pun mati, tak nak mati pun mati, yang nak mati pun mati. Jadi mati ni pasti.
Kan? Jadi maknanya kita akan terikat dengan kematian kita. Mati ni sekali je. Sewaktu kita hidup di dunia, bila kita mati, itulah perjalanan kita yang pertama nak menuju ke sempadan akhirat. Maka kita dimasukkan ke alam kubur. Kubur itu sempadan akhirat. Bila manusia berada di alam kubur, ingatlah dia sedang berada di dalam sempadan akhirat. Tunggu masa dan detik sahaja untuk Allah panggil, untuk Allah seru manusia supaya dibangunkan, bahkan dibangkitkan di alam mahsyar. Bila di alam mahsyar tak ada mati dah. Dia kalau kena seksa, seksaan yang seterusnya, seksaan yang senantiasa kena seksa. Kalau dia dapat nikmat di alam mahsyar, dia akan mendapat nikmat sepanjang masa. Nanti dalam syurga pun macam tu, dia akan hidup sepanjang masa. Dalam neraka pun nanti dia macam tu juga, dia akan diseksa sepanjang masa. Dia tak akan mati dah selama-lamanya. Khalidina fiha. Jadi itulah kita selalu terikat dengan kematian sewaktu kita hidup di dunia ni. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian. Kemudian dia kata, ini adalah kerana Allah SWT menjadikan kematian itu sebahagian daripada kehidupan. Apabila menyebut tentang kematian, ia merupakan suatu berita yang amat besar. Orang-orang yang beriman menganggap kematian sebagai suatu berita yang agung dan peringatan yang berat. Orang yang beriman saja dia akan jadikan kematian ini satu peringatan yang besar bagi diri dia. Kata Nabi SAW, kafa bil mauti wa idha. Nabi kata, cukuplah mati itu menjadi peringatan bagi kamu sekalian. Jadi kita kalau orang yang beriman, kita semua beriman kan? Jadi kita kena jadikan kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Peringatan supaya kita tak terbabas dengan kehidupan yang melalaikan kita. Jadi kita kena ingat-ingat mati selalu. Kalau di Masjidil Haram ni setiap waktu ada solat jenazah. Solat jenazah saja. As-salatu 'alal amwati wat tifli rahimakumullah. Sembahyang jenazah. Ataupun as-salatu 'alal amwami rahimakumullah. Macam tu. Jadi hari-hari ada orang mati, kan? Hari-hari solat jenazah, solat jenazah setiap waktu solat jenazah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu semua menjadi peringatan kepada kita sekalian. Kemudian, apabila menyebut tentang kematian, ia merupakan satu berita yang amat besar. Dan orang yang beriman akan menjadi takut, insaf dan gerun apabila mendengar khabar kematian. Mereka bergegas dan bersegera dalam melakukan ketaatan dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan juga semakin menebal untuk bertemu Sang Pencipta. Jadi maknanya orang yang beriman bila dia dengar dia nak mati ataupun dia dengar sesuatu berita tentang kematian, dia akan bergegas ataupun bersegera melakukan kebaikan sebab ianya merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu baiknya orang yang beriman. Orang yang tak beriman dia takut mati. Mati takut. Sebab apa takut? Sebab tak ada persediaan. Persediaan hati tak ada, persediaan amalan tak ada, persediaan perbuatan tak ada semua. Takutlah, kan? Jadi orang yang rajin duduk dalam majlis ilmu, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin duha, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin zikir, dia akan seronok menantikan saat kematian supaya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah nak sebut dekat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berkenaan dengan kematian ni berlaku kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah di saat ketika mana dia hampir-hampir nak meninggal dunia, dia senyum muka dia, senyum. Orang tanya dia, wahai Bilal, kenapa senyum sangat? Nak meninggal ni pun senyum lagi ke? Dia kata, aku terlihat wajah Nabi SAW sedang menanti kepulangan aku bertemu dengan dia. Ya Allah, dia seronok. Dia seronok mati. Sebab apa? Sebab dia nampak Nabi sedang melambai-lambai menanti kehadiran dia, kepulangan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Bilal bin Rabah. Jadi kita macam mana? Kita macam-macam lah kan. Kita ada yang ingat mati, ada yang tak ingat mati, ada yang tak heran dengan kematian. Jadi macam itulah kita. Jadi kita fikir-fikirkanlah diri kita ni, insya-Allah ya. Kemudian apabila mendengar sahaja tentang kematian, golongan beriman ini segera mengingati Allah dengan nikmat syurga yang dijanjikan serta mengingati janji Allah daripada kurniaannya. Dalam masa yang sama, mereka menjadi takut dan gentar kerana memikirkan tentang siksaan dan azab neraka selepas kematian. Orang yang beriman dia takut.
Takut apa? Takut kena azab selepas kematian. Takut lah. Dia jadi apa? Dia jadi dangerous. Dia jadi bahaya. Dia takut dengan kematian. Takut kena seksa lah. Sedangkan dia beriman, dia beramal soleh, dia rajin melakukan kebaikan kepada Allah kan. Jadi dia pun takut juga dengan kematian tersebut. Takut kena seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Serta mengingati Allah daripada kurniaannya. Dalam masa yang sama, mereka menjadi takut dan gentar kerana memikirkan tentang siksaan dan azab neraka selepas kematian. Mereka juga takut kerana selepas mati akan terputuslah segala peluang untuk beribadah dan beramal soleh. Ini pun takut juga. Orang yang beriman dia takut. Takut apa? Takut tak boleh buat amal ibadah dah. Takut tak boleh buat amal soleh dah. Takut tak boleh buat amal-amal kebaikan dah. Habis. Jadi terputuslah kebaikan dia kan. Ada seorang sahabat Nabi, saya tak ingat nama dia. Mungkin nama dia Mus'ab bin Umair, tak silap saya. Di saat ketika mana dia nak meninggal dunia, dia dah kematian isteri dia. Dia duda. Bila dia nak meninggal dunia, dia minta kepada Rasulullah supaya dikahwinkan dia. Orang tanya dia, kenapa kau nak kahwin? Dia nak mati ni. Nak kahwin kenapa? Dia kata, aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan aku tidak beristeri. Tu nampak tu. Dia malu dekat Allah, dia takut. Dia malu dekat Allah. Nanti dia bangkit di hadapan Allah, dia tak kahwin macam tu. Dia tak beristeri. Jadi dia malu dekat Allah, jadi dia minta dikahwinkan. Setelah dikahwinkan dia, mati dia. Itulah yang dapatlah dia punya hala tuju dia yang dia harapkan tersebut. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam masa yang sama, mereka menjadi takut dan gentar kerana memikirkan tentang siksaan dan azab neraka selepas kematian. Mereka juga takut kerana selepas mati akan terputuslah segala peluang untuk beribadah dan beramal soleh. Maka dengan itu Allah SWT ada berfirman di dalam ayat-ayat Al-Quran, sebut apa? Qul huwa naba'un azim. Kemudian antum anhu mu'ridun, yang bermaksud katakanlah lagi apa yang aku terangkan itu tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku adalah berita penting yang amat besar. Faedahnya yang kamu terus mengingkarinya. Berita penting yang selalu didengari adalah seperti berita kenaikan pangkat. Melangsungkan majlis perkahwinan, menimang cahaya mata atau menyambung pengajian ke luar negara. Namun berapa ramaikah di antara kita yang mentadabbur daripada ayat-ayat Quran ini? Qul huwa naba'un azim. Allah tanya kita ni, adakah apa yang kamu terangkan itu tentang keesaan Allah dan kebenaran? Allah tanya kita. Ada tak kamu cerita tentang kebenaran aku sewaktu kamu hidup di dunia ni? Ada tak kamu cerita tentang kebenaran aku? Dapat nikmat saja ke nak cerita? Dapat musibah tak nak cerita? Dapat nikmat saja ke nak cerita ke orang? Dapat naik pangkat saja ke nak cerita ke orang? Dapat cucu baru pun adakah nak cerita ke orang ataupun tak nak cerita ke orang? Itu sajakah benda yang sepatutnya kita cerita? Sedangkan benda yang menjadi ketakutan kita terhadap kematian pun kita tak cerita ke orang. Itu bahaya. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut kita kena faham bahawasanya Allah suruh kita mentadabbur, mengingati ayat-ayat Allah supaya peringatan dan kegembiraan itu diceritakan kepada orang dan disampaikan kepada manusia. Biar manusia ambil tahu tentang musibah, nikmat, keseronokan. Sebab Quran kan sifat dia basyiran wa nazira. Quran ni sifat dia berita gembira pun cerita, nazira, berita peringatan pun dicerita. Itu Quran. Sebab itu Allah suruh kita sampaikan benda-benda. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW supaya mengkhabarkan kepada umat baginda bahawa kematian ialah satu berita agung. Sedangkan manusia berpaling daripadanya. Manusia tak nak dengar cerita kematian ni. Dia takut. Jadi dia tak nak fikir tentang kematian. Mengapakah kematian dikatakan sebagai berita yang agung? Ini adalah kerana makna perkataan al-maut ialah pemutus. Mati ialah pemutus kerana ia memutuskan antara roh dengan jasad. Memutuskan antara manusia dengan amalan. Itu maksud mati. Mati itu maksudnya apa? Dalam bahasa Arab disebut inqita'ir ruh anil jasad. Inqita'il ruh anil jasad. Memutuskan roh dengan jasad.
ataupun memutuskan kesedapan dunia daripada manusia. Itu maksud maut. Sebab itu disebut sebagai berita yang agung kepada kita sekalian. Orang yang mati sudah tidak mampu beramal lagi. Orang yang mati tak boleh amal dah. Dia tak ada dah amalan. Melainkan anak-anak dia, isteri dia hantar amalan ke dia. Contohnya apa? Contohnya si isteri hantar amalan kebaikan kepada si suami dia. Buat apa? Dia infak kepada GNI. Dia niat mudah-mudahan infak aku ni sampai kepada suami aku yang berada di alam kubur. Dia pun infak. 1,000. Masya Allah. Hebat dia kan. Sampai pahala tu immediately sampai. Masya Allah, hebat. Jadi, itu antara kebaikan kita yang perlu kita buat. Tambah-tambah bulan Ramadan dah nak sampai ni nanti kan. Banyak-banyakkanlah menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Niat supaya dijariahkan kepada isteri, kepada suami, kepada mak, kepada ayah, kepada orang-orang yang tersayang. Yang kita nak hadiahkan pahala tersebut kepada mereka. Begitu. Itu yang sepatutnya yang kita fikir-fikirkan di dalam kehidupan kita di dunia ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Meskipun hatinya merintih untuk menambahkan amalnya lagi. Di dunia ini, kematian memutuskan peluang untuk beriman dan bertaubat. Mati tak boleh tak taubat dah. Mati habis. Habis segala-galanya. Nak taubat pun tak boleh. Nak buat amal soleh pun tak boleh. Nak sembahyang tahajud pun tak boleh. Nak baca Quran pun tak boleh. Nak infak pun tak boleh. Habis dah. Go. Enough. Jadi tak boleh buat apa lah. Hanya apa? Iza mata ibnu Adam in qatu amaluhu illa min salas. Nabi kata apa? Apabila mati anak Adam, terputuslah semua amalan. Kecuali 3 perkara. Apa dia? Waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Masya Allah. Kalau anak tu soleh lah ya, dia doa ibu dia, dia ingat mak dia, dia ingat ayah dia. Duduk saja dia ingat ayah dia, dia rindu ayah dia, dia doa. Wahai Allah ya Tuhan kau, wahai Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibu dan ayahku. Dia doa. Jadi doa tu sampai sekarang tau. Kalau doa sekarang, sampai sekarang. Dia tak tunggu hari Jumaat, dia tak tunggu besok, dia tak tunggu lusa, tak. Sampai sekarang. Allahu Akbar. Itu hebatnya. Lepas tu apa? Wal ilmu yantafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkannya. Manalah tahu dia dulu waktu dia hidup, dia mengajar anak-anak dia, dia mengajar anak-anak murid dia. Dia jadi cikgu, dia mengajar ramai beribu orang jadi manusia yang berguna, kesan daripada ilmu yang diturunkan kepada pelajar-pelajar dia. Manfaat ilmu dia itu membahagiakan dia di alam barzakh. Masya Allah. Lagi apa? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariah. Apa maksud sedekah jariah makcik-makcik? Sedekah jariah ni sedekah yang berjalan. Jariah tu jalan. Buat apa jariah? Pergi sedekah kat masjid. Sedekah apa? Sponsor kapet masjid baru. Masya Allah. 25,000 dia sponsor. Masya Allah. Orang duk sujud tu dapat pahala berjalan. Jalan. Sentiasa berjalan. Jariah. Jar tu maksudnya berjalan. InsyaAllah. Kan. Pasang kipas kat masjid. Pasang aircon. Sponsor aircon. Siapa dia yang nak jadi orang yang hebat, bulan Ramadan dah nak dekat ni, cari masjid, cari surau mana-mana, sponsor aircon. Supaya orang sembilan terawih sejuk. Sponsor lah. Kalau tak nak sponsor aircon, tengok masjid apa semua, tolong servis aircon. Tolong servis aircon masjid. Ni surau ni saya nak sponsor untuk servis aircon untuk bulan Ramadan. Sponsor lah. Panggil orang yang servis aircon, cek semua aircon, saya bayar semua. Masya Allah. Orang sembahyang tarawih sejuk sampai ke dalam kubur. Orang sembahyang tarawih sejuk sampai ke dalam kubur nanti. Masya Allah. Dengar. Ini antara amalan yang dikecewa oleh orang-orang yang dalam keadaan dah meninggal dunia. Orang meninggal dunia dia nampak tu benda ni tau. Orang yang meninggal dunia sekarang ni duduk dalam kubur tu, dia nampak ni, kalau lah aku boleh hidup lagi aku nak sponsor ni, kalau lah aku dulu hidup lagi aku boleh buat ini, kalau lah dulu aku hidup aku nak sedekah ni, kalau lah dulu, semua dia nampak kebaikan. Tetapi dia rasa satu benda galat pada diri dia sebab dia tak boleh buat dah benda tu.
dia tak diizinkan kembali ke dunia. Dia tak diizinkan untuk balik ke dunia. Jadi tak boleh buat. Ada orang kata sedekah kursi roda. Boleh, bagus. Sedekah kursi roda. Kat mana masjid? Masjid Haram. Sedekah kursi roda. Kan? Sedekah kursi roda, Masya Allah. Wih, mahal kursi roda. RM350 ada juga. Tapi ada orang mampu lah. Kan? Sedekah Quran, buat wakaf Quran. Orang nak baca Quran. Kan? Jadi banyaklah benda-benda yang boleh kita manfaatkan dari sudut sedekatun jariyah. Gitu. Kemudian, bahkan dikatakan di sini, ia memutuskan manusia daripada harta dan kekayaan yang tidak mahu ditinggalkan. Juga daripada keluarga yang disayangi dan jawatan yang disenang. Demikian itu kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni siapa? Siapa tahu Imam Hasan Al-Basri ni siapa? Dia keturunan Nabi SAW. Dia dengan Imam Malik, adik-beradik. Dia adik-beradik lah, sepupu sepapak lah. Cerita sikit, Imam Hasan Al-Basri ni satu hari dia pergi jumpa Imam Malik. Imam Malik ada di Madinah waktu tu. Jumpa Imam Malik, dia kata, wahai Imam Malik, tengok kau ada kereta mewah hidup. Kau ni, kita kan keturunan Nabi, tak boleh hidup mewah-mewah macam ni. Dia kata apa? Cuba tengok Imam Malik apa. Walaupun aku ada kereta, walaupun aku ada kenderaan yang hebat, tetapi aku tidak mampu untuk menaiki dan membawanya. Sebab apa? Malu aku. Sebab di Madinah ini ada jasad manusia yang paling agung yang aku cintai, bimbang aku naik kereta, dia berada di bawah bumi Allah SWT, sedangkan aku bermewah-mewahan di atas muka bumi Allah SWT. Dia tak naik. Nampak tu? Orang bagi kereta kat dia tak naik. Sebab apa? Dia malu dengan Nabi SAW dengan kekayaan yang dia ada. Siapa dia? Imam Malik. Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Maliki. Imam Hasan Al-Basri pun hebat juga. Cerita sikit Imam Hasan Al-Basri. Satu hari dia pergi Mekah tau. Dia orang miskin. Imam Hasan Al-Basri dia pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah tapi dia tak ada duit. Kebetulan kita baca nama dia, kita cerita sikit. Boleh tak cerita? Kebetulan kan dia nak pergi Mekah, dia tak ada duit. Jadi dia pun menyamar tak pakai serban. Lalu dia pergi jumpa ada satu travel yang nak pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Dia pun jual lah. Dia kata saya nak pergi Mekah tapi saya tak ada duit. Dia kata kalau hang tak ada duit tak apa. Hang tolong masak nasi kat kami. Hang tolong masak bekal untuk kami makan apabila kita berhenti rehat nanti. Okey, boleh? Boleh. Dia pun tumpang sekaki naik kenderaan. Sampailah di satu tempat dekat-dekat dengan Mekah dah. Dia masak tak sedap, orang benci kat dia. Orang sumpah serana sebab dia bukan geng masak punya orang. Dia memang orang alim. Dia mana pandai masak. Dia cuma nak ambil tugas masak tu untuk dia nak pelepah diri dia nak pergi ke Mekah. Jadi dia mengaku kata dia pandai masak. Bila dia masak, orang tak sedap. Orang kata tak sedap masak. Masak macam mana macam ni? Apa ni kata pandai masak? Dia nak ambil tiket masak tu saja untuk dia nak pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Apa berlaku? Lain kali sampai di Mekah Al-Mukarramah, orang hina dia. Orang buat tak tahu dekat dia. Orang buat tak tahu kat dia. Buat tak tahu. Sebab apa? Sebab dia jenis orang low profile. Orang jenis yang disebut oleh orang penduduk-penduduk bas tu. Dia kata apa kata? Dia ni orang yang jenis orang miskin. Jenis orang low profile. Kita pun tak kenal dia. Dia lantak pilih kat dia. Jadi orang biar dia, lepas dia. Lepas dia bila dia sampai di Mekah Al-Mukarramah, orang kenal. Di Mekah orang kenal dia. Orang tengok nama Imam Hasan Al-Basri, orang pakai berumun dia. Tanya tentang pandangan dia, tanya tentang pendapat dia, tanya tentang ilmu ni. Semua dia boleh jawab. Jadi, tokey bas tu, ataupun driver bas tu, tengoklah apa pasal ramai sangat duk berumun tu, siapa dia duk berumun tu. Cuba tengok. Jadi semua pakai pergi tengok, rupa-rupanya Imam Hasan Al-Basri. Mereka tak kenal dia. Mereka tak kenal dia. Apa berlaku? Jadi driver bas tadi pun dia surrender. Dia kata minta maafkan aku sebab aku tak hormat engkau. Engkau ulama besar rupanya. Maafkan aku. Tadi aku tengok kau ni orang ingat kau orang besar. Rupanya orang heaven. Orang alim ulama rupanya. Maafkan aku.
Dia pun surrender lah. Surrender sebab dia tak reti hormat. Imam Hasan Al-Basri, penduduk Mekah kenal kata itu Imam Hasan Al-Basri. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia kata, mati merupakan satu kepapaan. Dia kata mati itu ialah satu kepapaan. Sebab apa kepapaan? Manusia papa kerana sedikitnya amalan. Manusia akan merasai kepapaan disebabkan amalannya sikit. Ingat aku amalan banyak, rupa-rupanya sikit dah, tak ada apa pun amalan. Dia berasa banyak dah. Tengok-tengok mati tak banyak mana, ya Allah dalam akaun dia. Tengok-tengok ada berapa? Ada 50,000 saja pahala dia. Orang lain 6.5 bilion pahala, dia 50,000 saja, sikit. Sebab apa sikit? Selawat tak nak, zikir tak nak, Quran tak nak, solat tahajud tak nak, duha tak nak, sedekah tak nak. Habis dia buat benda fardu je lah. Jadi amalan dia sikit. Dia rasa apa? Dia akan merasai kepapaan, kemiskinan di alam barzah. Sebab amalan tak banyak. Macam tu. Kan? Lepas tu, apabila menyedari tidak cukup amalannya dalam perjalanan menuju akhirat, kepapaannya itu dapat dilihat apabila kembali ke dalam barzah kerana tidak ada yang melekat pada tubuh badannya melainkan beberapa helai kain kafan sahaja. Dia tengok balik dekat pakaian dia, dekat tubuh badan dia, tak ada apa kat tubuh badan dia. Dada tak ada ilmu, tangan tak ada sedekah, kepala tak ada solat, kaki tak ada semayang, tangan tak ada sedekah, perut tak ada umrah haji, semua tak ada. Rugi lah kepapaan. Maka kepapaannya itu dia tengok-tengok rupa-rupanya ada kain kafan sahaja yang terlekat pada tubuh badannya. Ahli keluarga dan harta benda pergi meninggalkannya. Apa yang kekal bersamanya ialah amalan. Oleh sebab itu, para salafus salih berpendapat kematian merupakan sebesar-besar dan seberat-berat musibah yang Allah datangkan kepada manusia di dunia ini. Tiada yang lebih besar berbanding kematian. Ini adalah kerana di sebalik kematian terdapat sakaratul maut dan ghamratul maut. Sakarah adalah yang ditimpakan kepada orang yang beriman, yakni mereka yang menjadi mabuk, dalam erti kata lain tidak akan menyedari lagi, melainkan yang disedarkan adalah mengenai alam mereka. Itu maksud sakarah. Ada di antara dunia dan barzakh. Dia dah berada di awang-awangan dah. Waktu tu gunanya orang ingatkan kita dan ajarkan kita la ilaha illallah. Bila kita dengar orang sebut la ilaha illallah, baru kita sedar. Kita pun la ilaha illallah. Kita mulut yang akan cakap. Itu pun dengan izin Allah. Bukan dengan sebab kita yang hafalnya. Dengan izin Allah. Kalaulah mulut tu selalu duk sebut la ilaha illallah hari-hari, takkanlah di akhir hayatnya Allah tak izin? Izin, insya-Allah. Kalaulah mulut dia hari-hari selawat, hari-hari duk berzikir, hari-hari duk mengucap, hari-hari duk dalam keadaan duk ingatkan Allah, takkan Allah takkan bagi dia sebut di hujung hayatnya. Jadi dalam keadaan tersebut, apa yang diamalkan selalu, maka di hujung hayatnya, maka dia akan boleh amalkan apa yang selalu dilakukannya di sepanjang kehidupannya. Okey, begitu. Sebab itu kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalanmu itu kemuncaknya apa yang kamu lakukan di akhir hayat. Kalau hujung hayat kita baca Quran, nanti kita mati pun dalam keadaan baca Quran. Masya-Allah. Kalau hujung hayat kita rajin solat tahajud, nanti hujung hayat kita solat tahajud, patut Allah ambil nyawa kita. Insya-Allah. Kalau hujung hayat kita dalam keadaan kita tikar nombor ekor, macam nanti mati. Ya, sambung. Nanti mati tikar nombor ekor. Itu. Macam itu bahaya tu. Saya minta tak dia macam tu lah. Itu mati yang memalukan maruah diri sebagai umat Nabi SAW. Cuba bayangkan kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila bangkit nanti, Nabi pula tengok kita mati macam malu. Kan? Nabi tengok apa lah dia ni, umat aku apa lah, ya Allah. Mati lumba haram. La ilaha illallah.
mati dalam keadaan minum arak, la ilaha illallah. Mati dalam keadaan berzina, la ilaha illallah. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan sedang sujud, Nabi bangga tak? Allah, bangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kemudian, yakni mereka menjadi mabuk, dalam arti kata lain tidak akan menyedari lagi melainkan yang disedarkan adalah mengenai amalan mereka. Betapa bahayanya sakrah ini sehinggakan orang yang beriman juga melaluinya. Apatah lagi romroh. Romroh ni apa dia? Yang ada dinyatakan dalam Al-Quran. Kata Allah, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Allahu akbar. Dengan ayat ni pun saya takutlah. Allah kata apa? Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut. Ketika hendak putus nyawa mereka, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang-orang itu sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Itu dia malaikat seru apa? Akhriju anfusakum. Keluarlah wahai roh yang keji daripada jasad manusia ni. Oh, bahaya. Bahaya kan? Inilah bahaya. Ini yang paling takut sekali. Masya Allah. Allahu Akbar. Cuba bayangkan kalau kita macam tu. Allah, malaikat datang tempik kat kita. Keluar jasad kau. Keluar daripada jasad manusia yang keji ni. Oh. Dia tak panggil dengan perkataan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, yang ni beza ni. Orang yang beriman yang ni, orang yang bertakwa ni. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Allah panggil tu. Masuklah di kalangan hamba-hamba yang soleh. Kan? Masuklah dalam syurga-Ku bersama-sama dengan orang yang soleh. Allah kata. Allah Akbar. Yang itulah yang paling hebat sekali. Panggilan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghargai manusia yang penat lelah di dalam beribadah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sikit. Ghamrah ialah kelemasan, musibah kematian yang menyakitkan. Sakrah juga ialah kesakitan mati yang dikecapi dan dirasai sebagai musibah yang terakhir menimpa golongan yang beriman. Cuba tengok. Ghamrah, apa dia? Ghamrah ni paksaan kepada si mati supaya rentak nyawa mereka untuk dikeluar. Ataupun gesaan lah. Ini paling tepat. Gesaan supaya roh keluar. Sakarat ini untuk orang yang beriman. Supaya di akhir hayatnya, dia merasai sakit itu seketika saja. Selepas mati, dia bahagia. Masya Allah. Tetapi ada orang yang mati dalam keadaan mudah kan. Cuba tengok Nabi SAW. Bila Nabi di akhir hayat dia. Nabi pernah mengadu kepada malaikat Jibril AS ketika mana malaikat Israel datang mencabut nyawa Nabi SAW. Waktu ambil daripada ujung kaki, Nabi menangis. Nabi kata sakitnya. Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, macam ni kah sakit umatku nanti? Israel pun kata, ya macam ni lah. Kalau macam itulah keadaannya, kumpulkan semua sakit mati umat-umatku itu bagi kepada aku, biar aku yang tanggung. Allahu Akbar. Nabi nak tanggung semua penderitaan kita ni. Nabi nak tanggung semua. Kenapa dia sanggup berkorban untuk diri kita? Kenapa kita tak sanggup berkorban diri kita untuk dia? Kan? Ada orang tanya saya. Ustaz, saya nak pergi haji, saya nak pergi umrah, tapi saya berhutang. Itu jawapan dia tadi. Biarlah kita bersusah payah untuk Nabi SAW. Biarlah kita bersusah payah untuk nak menunaikan perintah Allah, walaupun kita rasa susah
dengan hutang ataupun dengan duit yang kita gadaikan untuk bertemu dengan Allah nak melaksanakan ibadah haji, itu juga menjadi satu benda yang menjadi pandangan Allah dan pandangan dan nilaian daripada Nabi SAW kepada manusia-manusia yang bersusah payah dan bertungku lumus menggadaikan segala-galanya semata-mata nak metrai perjanjian untuk menjadi hamba Allah SWT di dalam menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ini susah ni sebab dia berkait rapat dengan soal hati. Soal hati. Allahu Akbar. Hanya orang yang nampak sesuatu ketaatan itu penting daripada segala-galanya daripada dunia yang dimiliki. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Orang yang membuat persediaan sebelum berlakunya kematian ke atasnya adalah seperti orang yang telah mempersiapkan bekalan dalam perjalanannya untuk menghilangkan kedahagaannya. Nabi buat perumpamaan. Nabi kata ada orang yang bersusah payah membuat persiapan sebelum mati seperti mana dia akan menghilangkan dahaganya di saat perjalanannya nak meninggal dunia nanti. Dia buatlah persiapan. Buat persiapan malam-malam dah baca surah Al-Mulk, malam baca surah As-Sajdah, malam-malam dah bertobat, malam-malam rajin sedekah, Masya Allah. Malam-malam baca Quran, malam-malam ambil wudu, Masya Allah. Dia buat persediaan. Buat persediaan sendiri. Kan? Allahu Akbar. Makcik-makcik, jaga diri elok yang makcik-makcik. Maafkan semua orang, kan? Taubat nasuha sebelum tidur, kan? Okey, pakat-pakat buat ya. Ustaz nasihat diri Ustaz dan nasihatkan semua sekali. Bukan Ustaz kata Ustaz baik, Ustaz pun sama ya, tak baik pun, kan? Allahu Akbar. Kita sama-sama mengikuti dan koreksi diri kita terlebih dahulu. Baiki diri kita balik. Okey. Disebabkan kita tak tahu kita nak mati bila. Cuba kalau kita tahu mati, kan senang. Dia tak tahu mati bila. Cuba kalau tahu mati. Makcik Zakia, mati bila Makcik Zakia? Ustaz, kita orang lambat lagi. Bila Makcik mati? 2 tahun lagi Ustaz. Tanya Mak Jah. Mak Jah mati bila mana Mak Jah? Makcik lambat lagi Ustaz. Mak Jah mati tahun 2080. Masya Allah. Tu Mak Jah nak buat apa? Ni Mak Jah nak pergi sono dulu. Mak Jah tak jadi dah nak pergi haji tahun ni Ustaz. Sebab Mak Jah lambat lagi mati. Jadi Mak Jah nak pergi mana? Nak pergi UK. Buat apa UK? Nak pergi dancing dulu kat sana. Contoh. Kalau tahu mati. Masalahnya semuanya tak tahu. Bila semua tak tahu, kena semualah buat persediaan untuk kita tak tahu mati tu bila. Macam tu. Kemudian sebaliknya orang yang tiada persiapan menuju kematian diumpamakan seperti orang yang tidak membawa bekalan minuman. Di pertengahan jalan terputuslah bekalannya, lantas matilah dia dalam kedahagaannya. Ini antara orang yang tak buat persiapan lah ya. Nanti dia akan rasa dahaga disebabkan air tak cukup di dalam perjalanan dia nak menuju ke barzakh dan sebagainya, kan? Oleh sebab itu kematian ini kesakitannya menyebabkan apa? Maka disebut di sini, oleh sebab itu kematian ini kesakitannya menyebabkan kedahagaan yang tak amat sangat, sehingga akan seluruh air di lautan yang dibentangkan oleh Allah pun tidak mampu untuk menghilangkan dahaga. Dengar tu, orang yang mati bawa air satu laut pun tak dapat nak mengenyangkan ataupun nak menghilangkan haus dan dahaga. Ambil air satu laut, longgok pada dia, bagi dia minum, takkan hilang haus dia. Itu memang bahaya, kan? Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah ni sekalian, benda-benda ni cukup bahaya pada kita sekalian. Bahaya, kan? Jadi janganlah sampai kita haus dan dahaga di saat sakaratul maut. Masya Allah. Kemudian disebutkan di sini, Islam mengajarkannya supaya memikirkan soal barzakh dan kematian seiring bertambahnya usia. Maka usia kita bertambah-tambah, makin kuat lagi kita ingat kematian.
Jangan usia bertambah tak ingat pula. Pakcik gimana pakcik? Pergi dandut Ustaz. Oh dandut. Umur berapa dah pakcik? 68. Ya Allah Akbar. 68 ni dah dekat dengan kain kapan dah. Masya Allah. Dengan dunia lagi. Apatah lagi orang umur 70 masih lagi memikirkan nak renovate rumah. Tu lagi bahaya. Makcik buat apa cik? Duduk pencen makcik. Itulah Ustaz nak ingat nak buat rumah ni 2 tingkat nak letak lift. Allahu Akbar. Dia tak fikir dia nak infak, dia tak fikir nak zakat, dia tak fikir nak sedekah, tak ada. Habis macam nak buat apa lagi duit tu? Itulah Ustaz nak nak renovate rumah ni, nak buat bilik bagi jadi banyak. Lepas tu makcik nak buat sofa. Ilaha illallah. Nak buat sofa, nak buat kanabah tempat macam kursi Arab tu Ustaz nak buat kat sini. Oh ya ke? Lepas tu duit tu nak buat apa lagi? Itulah nak tukar lansir. Umur berapa tu makcik? 75. La ilaha illallah. Tak payahlah fikir macam tu makcik. Kalau umur 60 ni tak payah fikir dah lah, rumah-rumah ni tak payah fikir dah. Dia kena fikir masjid lah. Macam mana nak cantikkan masjid. Fikir masjid. Pergi masjid tu tengok. Apa lagi tak cukup lah masjid ni masjid ni tak cukup aircon lagi makcik. Aircon kita cari dana ni 20,000 tak cukup. Tak apa lah, saya bayar lah semua. Nampak? Masya Allah. Bayar semua 20,000. Tak apa besok saya bagi. Saya bagi cash. Masya Allah. Ni orang yang memikirkan barzakh dan akhirat. Payah cari orang macam tu. Tapi ada orang macam tu. Ibu-ibu ayah yang dikasih sekalian. Kemudian Islam mengajarkan supaya memikirkan soal barzakh kematian seiring bertambahnya usia. Bagaimanakah pengakhiran hidup kita? Adakah kita beramal soleh dan cukupkah amalan itu menjelang kematian? Adakah tersisa dosa saat kematian menghampiri? Beginilah persoalan yang berlega dalam fikiran orang yang beriman. Hal ini menunjukkan tentang kepentingan mengingati mati dan membuat persediaan menghadapinya. Para ulama berkata bahawa tiada musibah yang lebih besar menimpa manusia melebihi musibah tatkala ia melupakan kematian. Itu musibah besar. Siapa yang selalu lupakan mati, musibah besar pada diri dia. Wa nisyanil maut min hubbid dunia. Sebab lupa mati ni sebab apa? Sebab cinta ke dunia. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu ayah yang dikatakan, bahkan disebut di situ, hal ini menunjukkan kepentingan mengingati mati dan membuat persediaan menghadapinya. Para ulama berkata bahawa tiada musibah yang lebih besar melainkan tatkala melupakan kematian. Musibah tidak terikat kepada bala atau ditimpa penyakit semata-mata. Hakikatnya seperti yang disebutkan oleh para ulama silam, musibah yang paling besar adalah apabila Allah SWT menjadikan hambanya lupa tentang kematian. Allah SWT melekakannya daripada mati. Jadi apa? Ghaflatul maut. Dia jadi lupa mati. Ghaflatul maut, melekakannya daripada mati. Ghaflah tu maksudnya melekakan. Jadi kita tak nak lah, kita leka sampai kita tak ingat mati. Ya, ibu-ibu yang sekarang. Sebab tu kita mengajar di GNI ni, kita menggunakan kitab Fikir Barzakh, Ingat Mati. Jadi terima kasihlah yang hadir pada malam ni. Masya Allah. Tajuk ni tak habis lagi Banyak lagi muka surat dia. Ada lagi apa lagi? Ada lagi 5 muka surat lagi. Masya Allah. Tajuk dah tak sempat lebih. Jadi yang kuliah tanya, kesimpulan kita buat. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Kesimpulan yang boleh kita ambil pada malam ni apa dia? Yang pertama, jangan lengah-lengahkan untuk melakukan persiapan nak bertemu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah manusia yang senantiasa memikirkan barzakh. Yang ketiga yang boleh kita ambil pelajaran pada malam ni, jadilah manusia yang berlumba-lumba di dalam mencari keampunan Allah SWT. Yang keempat yang boleh kita ambil pelajaran pada malam ni, bersegeralah melakukan taubat kepada Allah di dalam apa juga keadaan, terutamanya setiap malam sebelum tidur. Dan yang kelima yang terakhir yang boleh kita ambil pengajaran, apa yang kita ada, fikirkanlah dan manfaatkanlah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam pada malam ni. Itu saja pada malam ni. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Raja Haniza. Ya, silakan.
Saya nak tanya, kalau solat tahajud tu kan, kadang tu kita ada masa tu kita tak berapa khusyuk. Kan bukanlah maknanya setiap masa kita buat tu kita dapat khusyuk. Macam mana Ustaz ya? Kalau masa yang kita tak khusyuk tu Allah murka tak dengan kita? Terima kasih. Okey, orang tanya tadi sebab apa Ustaz kalau kita tak khusyuk Allah marah tak kat kita? Allah tak marah kalau kita tak khusyuk. Allah nak tengok usaha kita nak mencapai kekhusyukan. Kita buat apa untuk nak sampai nak dapat kekhusyukan? Kita dah istighfar sebelum sembahyang? Dah. Dah baca doa sebelum sembahyang? Dah. Kan? Kita dah tinggal semua sebelum sembahyang? Dah. Allah nak tengok yang tu lah usaha kita. Ketakwaan pun Allah nak tengok kita. Usaha tak nak dapat takwa tu. Usaha. Tapi macam tu je lah. Sebab apa? Sebab apa macam tu je lah? Sebab ilmu kurang. Sebab apa? Sebab syaitan ganggu. Sebab apa? Sebab banyak benda yang duk teringat. Sebab apa? Allah nak tengok usaha kita. Nak tengok usaha kita. Nak mendapat sesuatu keredaan daripada Allah, dia tengok usaha kita. Dia tengok usaha kita. Bila usaha kita bagus, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soalan yang pertama. Terima kasih. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Masya warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, macam ni, katalah saya hari-hari lalu dekat tanah perkuburan kat tepi jalan. Lepas tu kubur arwah bapak saya pun dekat tepi jalan je. Tapi dia ada tembok sikit lah kat dinding tu. Hari-hari setiap kali saya lalu, saya akan buka tingkap dan saya akan bagi salam lah. Dan kadang saya bagi salam macam kalau lalu kat kubur arwah bapak saya akan bagi salam kat bapak saya lah. Sampai tak Ustaz? Ataupun macam tak ada adab ke? Kita mentara lalu tapi kita slow. Kalau kita ni, macam mana Ustaz? Sampai. Jawapannya sampai. Walaupun kita tak berhenti. Sampai. Walaupun kita duduk dalam kereta. Sampai. Bagi salam, semua sampai. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bagi salam yang tu dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk. Okay. Baca yang tu. Kemudian bagilah salam. Assalamualaikum abah. Abah. Mudah-mudahan abah elok kat sana ya. Kan tu kat dia. Dia dengar. Dia sampai kat dia. Okay. Allah Ta'ala. Baca Fatihah lah. Baca Fatihah. Soalan yang terakhir, silakan. Sebelum kita baca Al-Mulk. Habis. Masya Allah. Ingatkan saya nanti kita baca muka surat 30 ya. Ingatkan saya nanti kita baca muka surat 30. Okey, dah tak ada apa. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita tutup majlis kita dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. والله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Wa Rahman Rahim. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang betul, sampai semua segala penyakit buat diri kami serta seluruh keluarga kami. Akan digunakan kepada kami keampunanmu, keredaanmu, kasih sayangmu yang tidak bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, ya Allah. Datangkanlah habis ilmu, pahala jariahnya kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab kebahagiaan mereka daripada amalan-amalan kebaikan yang diamalkan oleh anak-anak mereka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan soleh. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, sampaikanlah kami bertemu dalam bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sayang Ustaz Kirana juga sayang semua sahabat. Allah mudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga dan semua urusan sahabat. Amin. Amin. Demikian tadi, alhamdulillah. Perkongsian ilmu daripada Ustaz tadi. Semoga Ustaz di sana berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga dapat meneruskan ibadah umrah di sana. Daripada apa yang kita dapat tadi, kita rasa kita sebagai manusia yang rasa kerdil Ustaz, ya, kerana banyak ilmu yang kita perlu pelajari lagi, dan insya-Allah
Semoga daripada Google Meet ini kita dapat juga ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga kita kita menjadi manusia yang berilmu dan beramal soleh. Terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada di Taman Syurga pada malam ini. Dengan ini mohon kebenaran daripada Ustaz untuk hebahan kuliah seterusnya pada esok hari pada jam 6.50 pagi pada Sabtu, iaitu daripada Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman dengan baca Yasin, doa dan tazkirah. Dan seterusnya, saya selaku moderator pada malam ini mohon kemaafan di atas kekurangan dan kesilapan sepanjang mengadakan kuliah pada malam ini. Sebelum itu, kita jemput kepada Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal mashkura. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.